Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kelas kali ini, kelas Al-Quran. Jadi Ustazah nak ceritakan tentang topik yang kita akan belajar pada minggu ini, iaitu berkaitan dengan kefahaman surah Al-Asr. Okey, anak-anak murid semua pernah dengar tentang surah Al-Asr? Ustazah rasa kamu semua biasa dengar tentang surah Al-Asr, surah yang paling pendek, antara yang pendek lah. Okay. Jadi hari ini kita nak bukan sahaja baca, tapi kita nak faham apa yang cuba Allah sampaikan kepada kita supaya bila kita faham, kita dapat amalkan. Okay, baiklah. Selain daripada itu, pada hari ini kita akan belajar tentang pengenalan surah Al-Asr. Okay, Ustazah akan highlightkan. Okay, pengenalan, kita nak kenal-kenal surah Al-Asr ni turun di mana, berapa ayat. Okay. Dan surah Al-Asr ni fokuskan kepada apa. Okey, poin yang kedua kita akan belajar pada hari ini iaitu tentang tuntutan surah Al-Asr. Okey, kita kena tahu bahawasanya Allah turunkan setiap surah kepada Nabi, mula-mula pada Nabi lah kan. Dan Nabi ajarkan kepada orang lain ataupun akhirnya sampai kini Alhamdulillah kita telah masih lagi dapat kenal apa itu surah Al-Asr melalui Al-Quran, betul? Jadi ada sebab kenapa surah itu diturunkan, maka kita perlu tahu apakah tuntutan yang kita perlu laksanakan bila kita dah belajar tentang surah Al-Asr. Dan akhir sekali kita akan belajar tentang pentingnya surah Al-Asr dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Okey, baiklah. Okey, untuk pengetahuan kamu boleh rujuklah bila kamu tengok video Ustazah ni dalam buku teks muka surat 22 sehingga muka surat 27. Okey, berkaitan dengan kefahaman surah Al-Asr. Okey, sebelum kita nak pergi lebih jauh, okey, marilah sama-sama kita kenal bagaimanakah bacaan surah Al-Asr. Okey, bacaan ni kamu boleh scan QR code dalam buku teks muka surat 22, nanti dia akan keluar video macam ni. Okey. Mari kita dengar sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Okey, sadaqallahul azim. Begitulah tadi bacaan surah Al-Asr dengan penuh tajwid. Okey, jadi saya harap kamu boleh dengar balik nanti dan hayatilah bacaannya. Bacaannya sangat baiklah ya. Okey.
Okey, inilah surah Al-Asr tersebut. Okey, tadi kita dah dengar bacaan tadi. Jadi mari sama-sama ikut ustazah baca bacaan surah Al-Asr beserta maksudnya. Okey. Sebab bila kita nak faham tentang surah Al-Asr, kita kena faham maksud kandungan dalam ayat tersebut. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Okey, jadi baiklah anak-anak murid sekalian, bila kamu dengar Ustazah baca terjemahan tadi, senang cerita surah Al-Asr ni adalah berkaitan dengan masa. Okay, seperti yang kita tahu ataupun yang kita selalu dengar, masa itu seperti emas. Ataupun pepatah Arab ada mengatakan masa itu ibarat pedang. Dan macam-macam lagi lah. Okay. Masa itu tak akan kembali semula kerana sesungguhnya masa itu sangat berharga. Sebab tu Allah katakan kat sini manusia itu dalam kerugian. Sebab apa Allah kata manusia itu dalam kerugian? Sebab dia kata ada manusia yang tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan kebenaran. Sebab tu Allah kata manusia yang tak rugi tu ialah apa? Kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling berpesan untuk kebenaran dan kesabaran. Sebab apa? Kenapa kebenaran dan kesabaran? Sebab bila kita nak sampaikan benda yang baik ni, contoh macam dakwah Nabi kan, perlu ada kesabaran. Tak semua orang boleh terima. Jadi inilah antara manusia yang tidak rugi bila dia menggunakan masa sebaik-baiknya. Sebab apa? Setakat ni lah kan, macam kita semua, macam awak, okay, sepanjang PDPR ni, awak rasa-rasa awak berada dalam kerugian ke atau tidak? Fikir-fikirkanlah. Okay, saya harap kita semua walaupun tak dapat pergi sekolah, saya masih harap kamu belajarlah kat rumah. Walaupun tak banyak, saya harap dapat sikit pun jadilah. Okay, apa yang Ustazah suruh kamu dengar video, buat latihan, saya harap kamu buatlah. Okay, sebab saya rasa tak banyak saya bagi. Saya tahu kemampuan masing-masing kat rumah. Susah nak dapat internet dan sebagainya kan. Okay, baiklah, kita tengok seterusnya. Pengenalan surah Al-Asr. Okay, bila kita nak tahu tentang surah tu, kita kena berkenalan. Macam kamulah nak kawan dengan kawan kamu berkenalan dulu kan. Okay. Okay, pertama sekali surah ini mengandungi 3 ayat sahaja. Okay, surah ini juga merupakan surah yang ketiga. Surah yang ke-103. Okay, Ustazah pernah ajar sebelum ni. Dalam Al-Quran ada berapa surah? Ada 114. Okay, jadi surah Al-Asr ni adalah surah yang ke-103. Okay, dan diturunkan di Mekah. Okay, ingat Ustazah pernah ajar juga Al-Quran, surah ni sama ada dua, tak Mekah atau Madinah. Tak ada turun kat Taman Medan. Okay. Okay, poin yang kedua, surah Al-Asr membincangkan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Apa-apa yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran, ini menunjukkan betapa pentingnya perkara tersebut. Jadi masa ni pentinglah sebab sampaikan Allah cerita dalam Al-Quran. Okay. Seterusnya yang ketiga, surah ini juga dianggap sebagai panduan kepada seorang Muslim dalam mengurus masa yang dianugerahkan kepada mereka untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat.
untuk kita melihat seseorang tu dia mampu berjaya atau tidak, cuba tengok berjaya tak dia menguruskan masa dia. Macam Ustazah juga, Ustazah pun berusaha untuk menguruskan masa sebaik-baiknya. Apatah lagi kamu sebagai pelajar, Ustazah dah tua. Maksudnya Ustazah dah tua, lagi banyak komitmen untuk uruskan keluarga dan sebagainya. Kamu hanya fikirkan diri kamu sahaja. Sepatutnya kamu pandai menguruskan masa dengan sebaik-baiknya. Contoh apa? Uruskan masa waktu belajar bila walaupun kat rumah, waktu main bila, waktu nak siapkan kerja sekolah bila, waktu nak tengok TV bila dan sebagainya. Okey. Jadi itulah serba sedikit tentang surah Al-Asr. Sebab apa? Bila kita gagal menguruskan masa dengan baik, maka banyaklah perkara-perkara yang tak berfaedah dan kita akan rugilah dalam hidup kita. Okey, seterusnya. Tuntutan surah Al-Asr. Okey. Tuntutan ni apa? Tuntutan ni perkara yang kita disuruh lah. Okey, bila kita dengar apa yang Allah cakap dalam surah Al-Asr ni, apa yang kita kena buat? Tindakan. Bukan sahaja dengar, tapi kita kena bertindak. Sebab itulah bila kita belajar Al-Quran ni bukan sekadar baca. Baca, faham dan amalkan. Maksudnya amalkan inilah tuntutan. Kita kena bertindak. Okey, apa dia? Okay, cuba tengok tuntutan surah Al-Asr ni bagi ayat pertama dan kedua. Okey, dia sekali dah. Okey. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Okey. Kandungan ayat ini, okey, dia nak cerita tentang masa itu sangat berharga. Okey, sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Andai kata masa itu boleh dijual beli, jadi dia tak berharga lah, betul tak? Sebab apa? Sampaikan pepatah Melayu, masa itu seperti emas. Sebenarnya dia lagi berharga daripada emas. Okey, sebab apa? Masa yang dah berlalu boleh patah balik tak? Tidak. Okey, boleh jual kat tepi jalan ke? Tidak. Okey, jadi apakah tuntutannya? Okey, pertama kita kena sentiasa menghargai masa. Macam mana nak hargai dia? Kita kena buatlah perkara-perkara faedah. Okey, yang kedua, tidak membazir masa dengan perkara yang sia-sia. Ingat, kita hidup kat dunia ni hanya sementara, tak lama pun. Jadi bila kita buat perkara-perkara sia-sia ni, rugilah sebenarnya dalam hidup kita ni. Sebab banyak lagi perkara yang baik kita boleh lakukan. Okey, baiklah. Ayat yang ketiga. Illal ladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey. Dekat sini ada dua kandungan ayat dia. Okey, tentang kepentingan beriman dan berbuat kebaikan dan saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Okey, kita tengok dulu apakah tuntutan bila kita perlu berbuat kebaikan. Okey, orang beriman kena buat baik. Okey, pertama apa? Kita kena pelihara iman kita kepada Allah. Bila kita ni dah mengucap 2 kalimah syahadah, dah dilahirkan sebagai orang Islam, kita kena pelihara, jaga iman kita kepada Allah. Macam mana nak jaga? Dengan tengok yang kedua, memperbanyakkan amal ibadah. Bukan saja buat perkara yang wajib, tapi buatlah perkara yang sunat. Contoh puasa sunat 6 kan? Puasa sunat 6 sempena Syawal. Okey. Seterusnya yang ketiga, sentiasa berusaha membuat kebaikan walaupun dengan haiwan. Contoh ada kucing kelaparan, bagi kucing makan. Okey, dan sebagainya. Itulah kepentingan beriman dan berbuat kebaikan. Tak guna kita hanya beriman tapi kita tak buat kebaikan. Okey, seterusnya. Tuntutan bagi ayat saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Okey, tuntutannya ialah kita perlu mengajak orang lain ke jalan yang benar seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Jadi bila kita ajak orang ke jalan yang benar, sebenarnya kita telah melakukan sunnah Nabi. Ajak tu kalau dalam bahasa Arab dakwah lah. Okey, ajak kepada perkara kebaikan. Okey, yang kedua, mengingatkan diri dan orang lain untuk bersabar dengan ujian hidup. Kita kena ingat, hidup kat dunia ini tidak dinamakan dunia lah bila mana kita tidak diuji. Apa-apa ujian, sakit,
hidup susah, tak cukup duit, barang kita kena curi, ditimpa kemalangan dan sebagainya. Semua itu berbentuk ujian. Ujian ni Allah nak uji, nak tengok sejauh mana kita mampu sabar dan redha kepada Allah. Sebab apa? Bila Allah uji kita, sebenarnya tanda Allah sayang. Dan selalunya, betul tak manusia ni bila diuji oleh Allah, pasti dia akan ingat Allah lebih banyak daripada diingat benda lain. Betul? Okey. Seterusnya, kita dah pergi kepada poin yang ketiga, iaitu apakah kepentingan surah Al-A'raf. Saya harap kamu fahamlah apa yang saya terangkan. Pertama, menguatkan keimanan kepada Allah. Betul tak? Kamu dah rasa kuat iman tak sikit? Walaupun sikit lah kan. Apa yang saya ceritakan tadi, serba sedikit, dia telah menjentik hati kita. Dia telah membangkitkan iman kita. Dia telah menyedarkan kita supaya apa? Supaya kita kena lebih beriman kepada Allah dengan menjaga masa. Kedua, mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Perkara negatif ni yang malas-malas lah, perkara sia-sia. Contoh tidur sepanjang hari, menonton televisyen sepanjang hari. Bukan tak boleh tengok TV, boleh. Tapi tengok TV ni adalah banyak lagi benda lain yang kamu boleh buat. Contohnya tolong ibu bapa ke, tak salah tengok TV. Seterusnya ketiga, mempunyai matlamat hidup yang jelas. Bila kita ada matlamat hidup yang jelas, InsyaAllah kita tak akan persia-siakan hidup kita. Kita tak akan buang masa macam tu sahaja. Contoh kamu cakap, Ustazah, saya nak jadi anak yang baik, anak yang soleh. Jadi apa yang kamu akan buat? Kat rumah, kamu mesti akan tolong mak kamu. Kamu akan solat 5 waktu. Bila kita ada benda yang jelas kita nak capai, kita tak akan melakukan perkara sia-sia. Dan yang terakhir, memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebaikan. Ingat, awak nak masuk syurga seorang-seorang ke? Mestilah nak masuk syurga dengan kawan-kawan, dengan ahli keluarga yang lain, betul tak? Jadi, secara tak langsung, kita akan ajak orang lain kepada perkara kebaikan. Tapi kena sabarlah kalau orang tu tak terima apa yang kita cakap. Sebab itulah dia kata, memupuk sifat sabar dan sentiasa saling ajak kepada kebaikan. Jadi poin Ustazah Hajar untuk hari ni dah habis. Tapi kita tengok slide yang terakhir. Mungkin tak clear sangat kan. Ni adalah senang cerita masa setiap orang dalam sehari. Sebab setiap orang ni sehari dia mempunyai 24 jam. Ada ke orang lain ada sehari dia 48 jam? 62 jam? Tak ada. Semua orang mempunyai masa yang sama dalam sehari. Jadi tak ada alasan lah. Contoh kawan kamu boleh buat, kamu tak boleh buat. Tak ada alasan. Kita semua boleh buat. Antaranya apa perkara kebaikan yang dibuat? Perkara pertama ni, dia menolong kedua ibu bapa. Kalau kamu tak jelas, kamu boleh buka buku teks, muka surat 25. Kedua apa yang dia buat tu? Dia mengulang kaji pelajaran. Yang ketiga, dia membaca Al-Quran. Yang keempat, dia membersihkan persekitaran ataupun tolong ayah dia gotong royong. Macam kita lah. Kalau rumah kita ada laman ke, ataupun tak ada laman pun dekat rumah, boleh tolong mak kita sapu, basuh pinggan. Ni yang hijau ni kan. Ini adalah perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak sia-sia. Warna merah ni, sebelah kiri Ustazah ni adalah perkara-perkara yang tidak baik. Sebab tu dia warna merah. Apa antaranya? Tidur berlebihan, bersukan ketika azan berkumandang, selalunya maghrib-maghrib lah kan. Bermain secara berlebihan, macam saya cakap tadi lah, tengok TV secara berlebihan. Tak elok. Dan mengumpat. Ini adalah perkara negatif, ini adalah perkara positif. Jadi, fikir-fikirkanlah di manakah kedudukan kamu, sama ada hijau atau merah. Kalau kamu rasa sekarang kedudukan kamu di merah, cuba banyak-banyak istighfar dan perbaiki diri. Sebab apa? Hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Rugilah orang yang hari ini lebih teruk dari semalam. Masih ada masa untuk kita berubah. Dan Ustazah akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan satu hadis. Kat bawah ni kamu boleh tengok lah.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Okay. Maksud dia apa? Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia ialah nikmat sihat dan waktu lapar. Okay, riwayat Bukhari. Okay, jadi saya harap kita semua dapat menggunakan masa lapang sebaik-baiknya dan menjaga kesihatan sebabnya wabak penyakit yang sangat teruk sekarang ni. Saya harap kamu semua duduk rumah, jangan pergi mana-mana. Okay, jaga diri semua. Jaga kesihatan. Okay. Jadi sekadar itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.